Yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi pada bulan Disember ini. Alhamdulillah. Dan kita akan sambung daripada siri perbincangan kita yang sebelum-sebelum ini yang berkaitan dengan isu-isu yang murtad. Kalau dalam beberapa bulan-bulan yang lepas kita telah membincangkan tentang latar belakang orang-orang yang murtad. Juga kita telah bincangkan apakah faktor-faktor yang mendorong mereka murtad. Juga kita bincangkan punca-punca mereka murtad. Sebenarnya bila mereka murtad itu, kadang-kadang sebab utamanya bukan mereka nak murtad. Adalah sesuatu yang menjadi penghalang kepada mereka, ataupun ada sesuatu yang berlaku kepada diri mereka, akhirnya mereka buat keputusan untuk murtad. Jadi penting bagi kita juga nak tahu apakah faktor-faktor pendorong dan punca-punca mereka murtad. Juga kita telah buat beberapa perbincangan contoh-contoh kes. Contoh-contoh kes daripada kalangan mu'alaf yang memeluk Islam dan kemudian yang murtad. Dan juga kita telah membincangkan kes di mana orang Islam Melayu sendiri yang mahu murtad. Dan kita telah lihat beberapa contoh-contoh kes, insya-Allah. Dan pada kali ini, seperti mana yang dibincangkan, kita akan sambung dengan membincangkan psikologi orang yang murtad. Psikologi orang yang murtad kita belum bincang lagi, betul tak? Belum lagi kan? Ini yang patut kita bincang pada hari ini, insya-Allah. Sebenarnya kan, kalau kita tahu apa psikologi orang yang nak murtad, itu akan banyak membantu kita melakukan penasihatan akidah. Bila kita nak macam memberikan penasihatan kepada mereka, mengetahui psikologi ini sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, kita kena ingat, bukan semua kes murtad adalah sama. Tidak. Kalau kita gunakan satu cara pendekatan dan sangat berkesan dengan seseorang yang murtad, belum tentu cara itu berkesan kepada orang murtad yang lain. Sebab setiap seorang ini, setiap satu kes ini adalah unik dan memerlukan pendekatan yang berbeza-beza antara satu sama lain. Pada peringkat awal, kalau kita tidak ada banyak pengalaman, kita akan cuba saja apa yang kita tahu. Tetapi dari masa ke semasa, dengan pengalaman kita semakin bertambah, insya-Allah ia akan banyak membantu kita untuk membezakan apakah kes dekat depan dan pendekatan manalah yang paling sesuai kita gunakan, insya-Allah. Mari kita bincangkan beberapa contoh-contoh di sini. Yang pertama sekali, psikologi yang kita nak gunakan sangat-sangat bergantung kepada tahap orang yang murtad tadi. Kalau yang nak murtad ini, dia belum murtad lagi, baru bercadang murtad. Dari segi psikologinya, lebih mudah kita nak tarik dia kembali kepada Islam. Sebab dia belum keluar Islam. Kita tak perlu pun tarik dia kepada Islam. Kita hanya perlu kekalkan dia dalam agama Islam. So di sinilah kita kena tahu apa punca yang menyebabkan dia mahu keluar daripada Islam tadi, dan kita selesaikan punca tadi. Bila faktor yang mendorong dia keluar daripada Islam sudah tiada lagi, maka tidak ada lagi keperluan kepada dia untuk keluar daripada orang Islam. Tahap kedua, dia sudah pun murtad, tetapi dia baru saja murtad. Dari segi psikologinya, masih mudah lagi kita nak tarik dia kembali kepada Islam, sebab dia masih baru je dia keluar daripada Islam. Maka psikologinya mudah sikit kita nak tarik dia kembali. Tetapi kalau dia sudah lama murtad, katakan dia sudah murtad 10 tahun, sudah pun murtad 20 tahun, dari segi psikologinya bukan mudah kita nak tarik dia kembali kepada Islam. Maka pendekatan bagi golongan seperti ini, saya tidak lagi gunakan pendekatan nak istitabah, buat penasihatan kepada orang yang nak keluar Islam lagi, tidak. Pendekatan yang saya gunakan
adalah lebih mirip kepada cara nak berdakwah kepada non-Muslim. Kalau dah 10 tahun, 20 tahun dia murtad, maka pendekatan kita adalah serupa macam mana kita akan berdakwah kepada orang yang bukan beragama Islam. Ada satu lagi tahap yang keempat. Bukan saja dia dah lama keluar daripada Islam, tetapi kini dia menjadi missionary. Menjadi missionary, menyebarkan agama selain dari Islam. Dari segi psikologinya, ini memang sukar kita nak kembalikan dia kepada Islam. Sebab dia sudah, bukan saja dia tak percaya kepada Islam, tetapi dia menyebarkan agama lain. Bererti dia yakin dengan agama yang lain tersebut. Itu dari segi psikologi dia. Tetapi satu kelebihan yang ada pada kita, bila dia sudah pun yakin dengan sesuatu agama yang lain, maka kita boleh minta dia berhujah dengan kita, berbincang dengan kita tentang agama dengan agama. Kalau dia yakin dengan kepercayaan pada agama lain, maka kita minta dengan dia, okey, ceritakan kepada saya tentang agama kamu sebagai contoh. Dan daripada situ kita boleh bincang untuk mencari kebenaran yang ada pada Islam, insya-Allah. Baik, itu adalah satu. Sekarang ini lain orang yang murtad, lain punca dia. Sekarang kita bincang punca pula. Kalau orang yang murtad ini adalah akibat daripada ekonomi, dia nak keluar daripada Islam, dia murtad daripada Islam sebab masalah ekonomi. Dia ada masalah nak menyara keluarga dia, nak beli susu untuk anak pun tak ada duit, nak menyara keluarga, anak isteri pun tak ada duit, tak ada orang Islam yang tolong dia sebagai contoh, maka dia nak keluar daripada agama Islam. Dari segi psikologinya, kalau kita nak cerita apa-apa tentang Islam pun, dia tak bersedia nak dengar. Sebab dalam fikiran dia, bermain-main macam mana aku nak menyara keluarga aku, macam mana anak-anak aku dan sebagainya. Dalam kes-kes begini, lebih baik kalau kita mengetahui apa latar belakang dia, apa masalah dia, apa keperluan dia, dan kita cuba insya-Allah selesaikan masalah ekonomi dia dulu. Sebab masalah ekonominya adalah survival. Boleh jadi adalah untuk memberikan makan dan minum kepada anak dan isteri. InsyaAllah kita sediakan keperluan-keperluan asas. Bila keperluan asas sudah pun mencukupi, barulah dia akan berada dalam keadaan yang lebih tenang dan lebih terbuka untuk mendengar apa kita nak bercakap. Contohnya, kalau orang tu tengah berlapar, kita nak cakap tentang kebaikan Islam pun dia tak nak dengar. So lebih baik kita bagi dia makan dulu, dia sudah pun kenyang, apa-apa masalah utama dia sudah pun diselesaikan, barulah dia boleh berfikir secara rasional, secara tenang. Masa itulah baru kita cerita tentang Islam, insya-Allah. Seterusnya, ada antara mereka yang murtad ini adalah akibat daripada gejala sosial, masalah sosial. Kalau nak bincang tentang masalah sosial ni pun ada macam-macam latar belakang dalam masalah sosial. Saya berikan beberapa contoh saja di sini. Salah satu daripada kes-kes murtad yang kita dapat kerana masalah sosial adalah di mana mereka terjebak dengan hiburan melampau. Maka bagi mereka, mereka mahukan hiburan demi hiburan demi hiburan. Dan dari segi psikologinya, dalam fikiran mereka, tanggapan mereka, Islam menghalang hiburan. Selagi mana dia beragama Islam, dia tidak boleh berhibur. Itu dalam psikologi dia. Maka di sini kalau saya dapat kes-kes begini, saya akan sampaikan kepada mereka, dalam agama Islam kita ada kebebasan 100% untuk berhibur. 100% kita boleh berhibur apa saja, selagi mana hiburan itu adalah tertakluk dalam ruang lingkup syariat Islam. Selagi mana hiburan itu masih berada dalam ruangan syariat, kita boleh berhibur, tak ada masalah. Sebab ada kala dia mereka mendapat maklumat yang kurang tepat tentang agama Islam. Termasuk saya pun. Saya dulu sebelum masuk Islam,
saya mendapat beberapa gambaran-gambaran tentang Islam yang kurang tepat. Antaranya adalah dalam agama Islam, kalau kita faham Islam, kita tidak akan ketawa, kita akan menangis. Saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan biasa mendengar benda ni. Dalam agama Islam kita tak boleh ketawa-ketawa, kita akan menangis dan menangis. Jadi kalau orang macam saya yang belum masuk Islam, baru nak masuk Islam, kita pun jadi takut dengan agama Islam. Sebab dalam Islam ni tak boleh nak ketawa, kena menangis saja. Satu lagi perkara yang menjadi penghalang kepada saya memeluk agama Islam, dulu-dulu saya dimomok-momokkan dalam agama Islam, Tuhan tidak suka orang kaya. Orang-orang kaya kebanyakannya akan masuk neraka. Tuhan suka kepada orang miskin. Saya tak pasti tuan-tuan pernah dengar benda ni? Ada ya? Okey, saya dulu diberikan satu gambaran dalam Islam ni, kais pagi kena makan pagi, kais petang makan petang. Tak boleh nak simpan-simpan duit, tak boleh nak kaya-kaya. Dalam hati saya, alamak, beratnya Islam, susahnya Islam. Jadi ini antara faktor yang membuatkan saya lambat terima Islam. Jadi kadang-kadang ada antara mereka ni nak murtad sebab mereka mendapat penerangan tentang Islam yang kurang tepat. Mereka menjadi takut dengan agama Islam. Itu satu faktor. Faktor yang lain, ada antara mereka ni bergelumang dengan dosa, dengan maksiat, melakukan maksiat yang amat sangat, sehinggakan dalam psikologi mereka, ada fikiran mereka ni terlalu kotor dan Tuhan tidak akan menerima taubat mereka. Tuhan tidak akan maafkan mereka. Itu tanggapan mereka. So ada antara mereka rasa mereka dah terlalu jauh dalam kancah maksiat, sehinggakan tidak lagi ada ruang ataupun peluang kembali ke pangkal jalan. Dan ada antara mereka yang terjerumus dengan perkara-perkara maksiat ini. Kadang-kadang bila ada orang Islam memandang mereka, memandang dengan pandangan yang cukup hina. Jadi mereka rasa orang Islam tidak lagi mahu menerima mereka, dan mereka cuba mencari satu jalan, satu peluang selain daripada agama Islam. Jadi di sini pendekatan yang biasa saya gunakan bagi mereka yang terjerumus dengan maksiat dan sebagainya adalah memberi harapan kepada mereka, memberitahu kepada mereka tak kiralah maksiat apa pun yang mereka lakukan, Allah tetap sayang mereka. Belum lagi tertutup peluang untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Satu perkara di sini tuan-tuan dan puan-puan, satu peringatan. Bila orang yang melakukan maksiat dan sebagainya, bila kita kata Allah sayang mereka, jangan berhenti di situ. Kalau kita hanya sampaikan kepada mereka Allah sayang kamu, Allah sayang kamu, Allah sayang kamu, dia akan dapat satu gambaran kalau dia buat maksiat pun Allah tetap sayang dia. Maka dia akan terus menerus melakukan maksiat. Maka bagi saya, dalam berdakwah kepada orang-orang yang sudah pun terlanjur berada dalam kancah maksiat, bila kita kata Allah sayang kamu, jangan berhenti di situ. Bagi saya, bila kita kata Allah sayang kamu, jelaskan apa maksud Allah sayang kamu. Kalau pada saya akan bagi tahu dia Allah sayang kamu, Allah sangat sayangkan kepada kamu. Belum terlambat untuk kamu kembali ke pangkal jalan. Maksud Allah sayang kepada kamu adalah kamu masih boleh kembali ke pangkal jalan. Demi dia kena buat satu hijrah, dia kena kembali ke pangkal jalan. Dan Allah SWT Maha Penyayang. Contohnya, kita ambil contoh dalam surah Az-Zumar, surah nombor 39, ayat nombor 53 dan 54. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, katakan kepada hamba-hamba aku yang telah melampaui batas, yakni melakukan dosa yang amat sangat, banyak maksiat, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Tuhanmu.
Kembali kepada Tuhan kamu. Kembali kepada Tuhan kamu berarti kita bertaubat. Taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang ikhlas. Dan maksud taubat yang ikhlas di sini ialah kita tahu apa kita buat adalah salah. Kita menyesal kita melakukan perkara itu. Dan kita berazam tidak mahu ulangi lagi perkara itu. Dan kalau kita terambil hak orang lain, kembalikan hak orang itu. Dan bila kita bertaubat secara ikhlas, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Tak kiralah apa pun dosa yang kita pernah lakukan. Tak ada kecuali pun. Tak ada kecuali apa pun. Apa pun dosa yang kita pernah lakukan, bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, menyesal dengan apa yang kita buat, kita tahu benda tu salah, kita berazam tak nak buat lagi. Dan kalau ambil hak orang, kembalikan balik hak orang, Allah ampunkan dosa kita. Tak ada kecuali. Tak ada kecuali apa pun. It is never too late untuk kita bertaubat. Tetapi kalau nyawa kita sudah dicabut, terlambat. Tapi selagi kita masih hidup lagi, kita masih ada peluang untuk bertaubat. Tak kira maksiat macam mana kamu pernah lakukan, ada jalan keluar. Boleh kembali ke pangkal jalan. Allah sayang kamu. Kalau kita buat dosa segunung tinggi, Allah akan datang dengan kita dengan pengampunan segunung tinggi. Kalau dosa kita antara bumi ke langit, Allah datang dengan pengampunan daripada bumi sampai ke langit. Kalau dosa kita satu lautan, Allah datang dengan pengampunan satu lautan. Malah kalau kita lihat cross reference dalam surah Furqan surah 25 ayat nombor 70, bagi mereka yang bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan satu amalan baik selepas itu, Allah akan gantikan dosa mereka dengan pahala. Jadi orang yang bertimbun-timbun dosa mereka, mereka bertaubat, mereka beriman kepada Allah SWT, mereka lakukan satu amalan baik selepas itu, gunung-gunung dosa tadi, maksiat tadi akan ditukar menjadi pahala, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dengan lain perkataan, orang yang terlanjur macam mana pun, kita berikan dia harapan untuk kembali ke pangkal jalan. Saya bagi contoh di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kes-kes ini saya memang pernah hadapi. Kadang-kadang kita jumpa orang Islam yang minum arak. Dan ada antara masyarakat kita akan bagi tahu dia, kalau kau sudah minum arak, kau solat pun Allah tak terima 40 hari. 40 hari Allah tak terima solat kamu. Maka dalam psikologi dia, aku sudah pun minum arak, sudah minum. Jadi kalau aku solat pun tak guna. Maka dia berhenti daripada solat. Dan dia akan semakin hanyut daripada agama Islam. Kalau pendekatan saya, kalau seseorang itu melakukan maksiat apa pun, katakan sebagai contoh dia minum arak, saya akan bagi tahu dia, minum arak tu dalam Islam memang tak boleh. Kita kena jelas. Dalam Islam memang tak boleh minum arak, benda tu haram. Kalau kita buat maksiat apa-apa, benda tu dalam Islam memang tak boleh. Tetapi walau apa pun, saya harap kamu dapat berhenti. Tetapi whatever, tak kira kamu buat maksiat macam mana pun, jangan berhenti solat. Kalau dalam kaunseling saya, kalau saya jumpa dengan orang, penasihatan saya kepada dia, saya akan bagi tahu dia, tak kira kamu buat dosa apa pun yang kamu buat, jangan berhenti solat. Kamu terus solat. Kita tak suruh dia melakukan maksiat, no. Tapi kadang-kadang dia tak boleh nak berhenti daripada melakukan maksiat tadi. Dia tidak ada kekuatan nak berhenti daripada melakukan maksiat. Maka kita bagi tahu dia, walau apa pun, terus solat. Jangan tinggalkan solat. Sebab seseorang yang melakukan maksiat dan kemudian nak dirikan solat, satu konflik dalam fikiran dia. Dalam istilah psikologinya disebut sebagai cognitive dissonance. Maka dari segi pemikiran dia, dia konflik, dia berlawanan. Setiap kali dia solat, dia fikir, aku buat maksiat tadi. Jiwa dia tidak tenteram. Ataupun lepas ni aku nak buat maksiat.
jiwa dia tidak tenteram. Kalau dia nak buat maksiat, dia fikir lepas ni aku nak solat, jiwa dia tak tenteram. So bila kita bagi tahu dia whatever happen, doesn't matter whatever happen, jangan berhenti solat, jangan tinggalkan solat 5 waktu. Akhirnya dia tak boleh berterusan dengan dua-dua. Nak tak nak dia terpaksa tinggalkan salah satu. Kalau kita bagi tahu dia jangan tinggalkan solat, maka akhirnya dia akan tinggalkan maksiat. Boleh faham maksud saya? Bila saya kata jangan tinggalkan solat, bukan saya nak galakkan dia buat maksiat, jangan salah faham. Tapi setiap kali dia solat, setiap kali buat maksiat, dua benda ni tidak boleh berterusan. Maka dia terpaksa tinggalkan salah satu, insya-Allah. Saya bagi satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan kes ini banyak berlaku di kalangan orang-orang Melayu Islam yang murtad. Gay, hubungan sejenis. Ada beberapa kes-kes budak lelaki Melayu yang jumpa saya bila nak murtad. Bila saya selidik punca-punca satu-satu, dan beberapa kes saya dapat, akhirnya dapat tahu dia menjalinkan hubungan sejenis. Dan dalam agama Islam, perbuatan ini dilaknat, tidak dibolehkan. Maka setiap kali dia lakukan hubungan, sebagai orang Islam, dia rasa konflik. Jadi dia rasa kalau aku sudah murtad, aku tidak lagi Islam, maka dia boleh teruskan dengan perbuatan tadi. Dan di sini sekali lagi lah, kita akan minta dia berhenti daripada melakukan perkara itu dan bagi tahu kenapa perkara itu tidak boleh dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kadang-kadang bukan senang ya, dia nak berhenti. Tapi formula dia serupa, walau apa pun jangan berhenti dari solat, dan insya-Allah kita berikan dia kekuatan satu persatu. Dan bukan semudah itu, ada banyak lagi perkara-perkara yang kita kena berdepan dengan dia. Dan katakan contoh, saya bagi contoh, kalau dia nak berhenti daripada perbuatan tadi, sekarang dia sendiri tak nak lagi menjadi gay, masih tak senang bagi dia, tak mudah bagi dia. Orang yang pernah terjebak aja yang dia tahu. Sebab saya banyak berjumpa dengan golongan seperti ini dan dapatkan maklumat daripada mereka apa yang berlaku. Antara perkara yang perlu dilakukan dalam kes-kes begini, hijrah. Mereka kena hijrah ke satu tempat lain yang mana langsung orang tak kenal dia dan mulakan satu hidup baru. Itu pun bukanlah begitu mudah, tetapi sekurang-kurangnya harapan lebih cerah untuk berhenti daripada perbuatan tadi. Okey, cukup setakat itu. Sekarang ni katakan orang yang nak murtad ini, latar belakang dia berpendidikan tinggi. Dia belajar sains peringkat tinggi. Dia belajar luar negara sebagai contoh. Dari segi psikologinya, dia rasa dia orang yang cerdik, dia orang yang pandai. Dan kemudian yang datang kaunseling dia, katakan ustaz sebagai contoh, bincang aja. Katakan yang kaunseling dia ustaz. Bagi dia psikologi dia, ustaz ini berapa tinggi lah dia belajar, apalah yang dia tahu. So biasanya psikologi mereka ni, mereka rasa mereka lebih hebat, mereka ni lebih pandai berbanding dengan orang yang nak kaunseling dengan mereka. Dan dalam kes-kes begini, pendekatan saya bila berjumpa dengan kes ini, saya tak gunakan Al-Quran, saya tak gunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab golongan macam ni, bila kita gunakan Quran atau hadis, awal-awal lagi dia sudah reject, dia tutup fikiran dia. Dan golongan ini biasanya hujah mereka adalah logik dan sains. Maka di sini saya akan gunakan pendekatan sains dan logik. Kita berbincang tentang evolution theory, berbincang tentang general theory of relativity by Einstein. Bagaimana teori relativity membuktikan Tuhan wujud. Kita berbincang tentang special theory of relativity. Kita bincang satu persatu, dan bila kita kena tunjukkan kepada dia yang kita lebih tahu tentang sains ataupun ilmu kita lebih tinggi dari mereka, baru mereka respect kita, baru dia nak dengar cakap kita. Dan bila dia sudah hormat kita,
dia mendengar kata-kata kita, baru kita masuk satu persatu tentang agama Islam. If there is no demand, do not supply. Create the demand and then supply. Seterusnya, ada antara mereka yang murtad kerana hubungan yang berkecai. Ini banyak berlaku di kalangan mu'alaf yang masuk Islam semata-mata nak kahwin. Dia nak kahwin, dia masuk Islam. Tetapi bila sudah masuk Islam, pasangan dia tak jadi kahwin dengan dia, kahwin dengan orang lain. Ataupun sudah berkahwin, tetapi pasangan dia curang. Hancur hati dia, remuk hati dia. Dan akibatnya dilihat tidak ada keperluan untuk dia terus dalam agama Islam. Sebab dia masuk Islam dulu pun tanpa pemahaman, dia tak faham Islam. Masuk Islam pun sekadar nak kahwin aja. Kemudian hancur hubungan ini. Maka dia rasa marah, dia rasa geram, hati dia rasa punah. Tidak ada gunanya aku dalam agama Islam. Maka di sini antara psikologinya, bukannya kita banyak gunakan pendekatan rasional, hujah dan sebagainya, tidak. Tetapi kita kena banyak mendengar luahan mereka. Dan apa yang mereka cakap betul, kita kena setuju dengan mereka. Kena setuju. Apa yang kamu cakap ni betul. Yang betul adalah betul. Dan kemudian kita kena psikologi ni, kita kena bagi tahu dengan dia, kena explain pada dia. Agama Islam dengan orang Islam bukan benda yang sama. Agama Islam perfect, sempurna. Tapi orang Islam tak sempurna. Kadang-kadang orang Islam dia tak amal dengan apa Islam ajar. Dan kalau orang Islam itu salah, salah tetap salah. Jangan sekali-sekali kita mempertahankan orang Islam yang buat salah. Jangan pertahankan orang Islam. Yang kita pertahankan agama Islam, ajaran agama Islam yang kita pertahankan. Tetapi bukan orang Islam. Kalau orang Islam itu jahat, kita kena mengaku apa dia buat itu memang jahat. Dan Islam tidak setuju dengan benda ni. Islam melarang perbuatan ini. Satu persatu kita kena explain pada dia. Yang dia marah tu bukan dengan agama Islam, dia marah tu dengan orang Islam, pasangan dia tadi sebagai contoh. Seterusnya, yang ini berat sikit. Bukan saja dia sudah murtad, tetapi dia sudah pun berkahwin dengan pasangan yang bukan beragama Islam. Yang ini berat. Sebab apa saya kata berat? Sebab bila kita nak buat penasihatan, kaunseling ini, bukan pada dia saja. Kalau kita dapat yakinkan dia, ada satu lagi halangan lain, pasangan dia non-Muslim. So dalam kes ini, dua-dua pun kita nak kaunseling. Dia pun kita nak kaunseling, pasangan dia pun kita nak kaunseling. Memang berat. Ada antara kes-kesnya saya dapat, orang yang nak murtad tu saya dapat pujuk dia, dia tak jadi murtad. Tapi dia nak berkahwin dengan pasangan yang bukan beragama Islam. Lama-lama kita susun strategi macam mana nak dakwah dengan pasangan dia. So dia sanggup nak berdakwah pada pasangan dia, tapi pasangan dia sendiri tak mau juga terima Islam. So itu ada halangan yang kedua di situ. Maka kalau kita lihat di sini, satu lagi adalah orang-orang yang nak murtad ini, dalam pemikiran mereka, dalam psikologi mereka, bila mereka dibawa jumpa dengan saya sebagai contoh. Kadang-kadang yang bawa jumpa mereka ni mak bapak dia. Kalau orang Melayu, anak nak murtad, mak bapak akan bawa jumpa saya. Ataupun kalau kes ini adalah kes yang dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah, di bawah Jabatan Mufti Negeri, maka kes-kes ini secara resmi mereka ni datang jumpa untuk isi tabah, bukan sebab mereka nak dengar kaunseling, tak ada. Mereka datang tu sebab ini perintah mahkamah, perintah daripada hakim untuk pergi 10 sesi, 12 sesi sebagai contoh. Jadi mereka terpaksa dengar kita cakap. So apa dalam psikologi dia? Dia akan hadir kelas, dalam kepala dia tak kira lah dia dah cakap 20 minit ke, 30 minit ke, 1 jam ke, aku buat bodoh je, aku buat pekak je, aku tak nak cakap apa-apa pun, aku diam je. Kalau datang kaunseling kerana kes mahkamah, mahkamah perintahkan kena kaunseling 1 jam. Dia datang pukul 10 pagi,
Dia tengok pukul 10 pagi, lepas tu kita cakap macam mana pun dia buat bodoh je. Cakap dengan dia pun dia buat tak layan. Tanya soalan pun tak nak jawab. Langsung tak beringat kerjasama. Lepas tu tiba-tiba je dia akan bercakap, "Encik, sudah pukul 11, saya balik sekarang." Itu je. So dalam kes-kes begini pun ada cara macam mana kita nak pecahkan psikologi tadi. Tapi kalau saya nak ajar tu, dia akan makan masa yang panjang. Tapi yang saya nak bagi tahu, ada cara-cara dia. Kalau orang yang datang kaunseling kepada saya pun, ada cara-cara saya nak pecahkan sampai mereka ini jadi kawan dengan saya, jadi kawan baik. Ada antara kes-kes dah 10 kali sesi penasihatan, dah 12 kali, dah selesai dengan mahkamah, masih berhubungan, masih lagi kontak saya. Sebab apa? Dia tak anggap kita sebagai kaunselor, dia anggap kita sebagai kawan, sebagai member. Ada seorang ni, dia cakap dengan saya, dia jumpa saya lagi. Saya kata, "Kenapa you jumpa lagi? You punya kaunseling dah habis dah." Dia kata, "Saya seronok bercakap dengan you sebab you adalah satu-satunya orang Islam yang saya boleh bercakap, saya tak perlu tapis-tapis. I can be very open to you." Dia rasa selesa. Jadi dengan lain perkataan, psikologinya ialah bila kita berdepan dengan mereka, kalau kita letak diri kita ni counselling dan dia adalah klien yang kena dengar cakap kita, ada jurang. Tapi di sini saya akan letak kita ni member, two way. Kita bercakap ni dua hala. Dan bila dia bercakap, saya akan mendengar dan saya akan hormat apa yang dia cakap. Dan sebagai contoh, dia pun akan mendengar dan dia pun menghormati kita. Respect is not to be forced. Respect is to be earned. So kita kena memenangi rasa hormat dia kepada kita. Dia rasa hormat pada kita, dia yakin dengan kita, dia percayakan kita. Barulah benda ini akan jalan, barulah kita boleh sampaikan kaunseling dengan baik. Okey, saya bagi satu contoh lah. Tapi ini case by case, bukan semua case saya gunakan benda yang sama. Kadang-kadang orang yang murtad ini dipaksa oleh mak bapak dia. So bila dipaksa oleh mak bapak dia jumpa dengan saya, tapi dia dah murtad lama dah, dan dia sudah pun menganuti agama lain dengan keyakinan yang tinggi, maka saya akan cakap dengan ini sebagai contoh. Kalau dia sudah pun menganuti satu agama lain, saya akan bagi tahu dia expect dalam fikiran dia, psikologi dia, saya akan cerita tentang agama Islam. Saya akan cakap kalau dia murtad, dia akan masuk neraka. Selain daripada agama Islam, semuanya tak betul. Islam saja satu-satunya agama yang betul. Dia sudah ready. Nanti dia mesti akan hina agama-agama lain. Dia mesti akan pujuk saya. Dia akan confusekan saya untuk kembali ke Islam. Dia dah ready benda-benda ni. So kalau kita buat pendekatan itu, tak ada kesan. Sebab dia memang dah jangka itu yang akan berlaku. Tetapi apa yang saya biasa buat dalam kes-kes dia sudah pun menganuti agama lain dengan keyakinan, saya akan minta dia cerita tentang agama tersebut pada saya. Bukan cerita Islam. Dia expect, dia jangka saya akan cerita pasal Islam. Tapi sekarang saya bagi tahu dia, cerita tentang agama kamu. Kamu cerita pada saya. Dan kalau betul itu agama yang benar, saya sendiri pun akan keluar dari Islam dan masuk agama itu. Boleh fahamkan saya cakap apa? Saya kata kalau itu agama yang benar dan Islam agama yang salah, saya pun akan keluar daripada Islam dan masuk agama itu. Boleh faham maksud saya? Dan di sini bila berlaku perbincangan, kita tunjukkan dan kita cari kebenaran, dan insya-Allah bila kebenaran itu ada dalam agama Islam, dia sendiri akan nampak bahawa kebenaran itu dalam agama Islam, bukan dalam agama yang dia anuti atau mahu anuti. Okey. Inilah sedikit sebanyak perkongsian. Maka di sini sebagai satu kesimpulan dalam kita nak berdakwah kepada orang-orang yang nak murtad ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah menggunakan umpan yang sesuai. Bila kita memancing ikan, umpan yang biasa kita guna adalah cacing. Padahal kita tak suka cacing. Pegang pun kita geli. Kenapa kita guna cacing?
Sebab ikan suka cacing. Kalau nak memancing ikan, guna umpan yang ikan suka, bukan guna umpan yang kita suka. Selagi mana umpan itu adalah halal. Syarat dia, umpan itu halal. Bila kita nak kaunseling kes-kes murtad ini, istitabak, penasihatan pada kes-kes murtad ini, guna umpan yang dia suka, bukan umpan yang kita suka. Dan saya berikan satu contoh lah tuan-tuan dan puan-puan. Baru je hari Selasa lepas, saya dipanggil oleh sebuah jabatan agama Islam di sesuatu negeri untuk memberikan kelas penasihatan akidah ini selama 4 jam kepada orang-orang yang nak murtad. Semua sekali yang hadir kelas ada 9 orang. 9 orang yang hadir. Saya diberikan masa 4 jam. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa-rasanya mereka nak dengar ke 4 jam? Ini kes murtad ini, mereka dah buat permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariat. Berarti mereka memang nekat nak keluar daripada Islam. Memang nekat nak keluar daripada Islam. Tak kira apa pun berlaku, aku nak keluar daripada Islam. Rasa-rasanya 4 jam mereka nak dengar ke? Kalau 1 jam, tak ada. Kalau 30 minit pun tak nak. Kalau 20 minit pun tak nak. Tapi mereka terpaksa hadir. Saya peringkaskan saja. 9 orang ini, saya sampai awal saya pakai biasa je. Mereka pun tak kenal siapa saya sebenarnya. Saya tengok body language mereka, tengok mereka semua, mereka berkumpul sesama sendiri, bersembang sama sendiri, ada antara mereka berpakat dan sebagainya. Bila sesama sendiri mereka happy aja. Tapi bila saya tengok ustazah datang ke, siapa-siapa datang ke, semua buat muka ketat. Lepas tu starting tu game dulu, nak bagi pecah. Dalam game pun tak nak bekerjasama. Dalam game pun tak bermaya. Tak ada kerjasama langsung. Sampai giliran saya untuk buat pengisian. Bila saya bercakap, tak ada respon. Saya tukar, tak ada respon. Saya tukar, tak ada respon. Saya buat joke. Ada antara mereka cuba ketawa sikit, lepas tu dia teringat balik, buat balik muka ketat. Okey, kau dah main cara tu, tak apa. So saya tukar strategi. Saya cakap benda-benda yang mereka memang tak jangka saya akan bercakap. Dan saya cakap benda-benda yang mereka rasa terkejut. Dan saya cakap benda-benda, saya bagi tergantung mereka sendiri nak tahu lebih lanjut. Akhirnya bila mereka sudah mula mendengar, saya bagi tahu mereka dalam perjumpaan kita hari ini, kita open, cakap terus terang, boleh cakap apa saja. Dan di kalangan 9 orang ni ada 1 orang, dia ni ketua kumpulan mereka. Dan saya tengok dah, yang lainnya semua ikut cakap dia. So saya dah target orang inilah yang saya kena menang dulu. Kalau saya sudah menang orang ini, 50% settle. Dan orang inilah yang bersuara, boleh cakap apa saja, boleh, no problem dan sebagainya. Okey, pendekkan cerita, 4 jam komunikasi yang cukup bagus. Dan saya bagi ruang kepada dia datang ke depan untuk komplain. Dia boleh komplain. Dan dia komplain, lepas selesai semua, dia kata, saya dah bertahun-tahun dah mencari peluang untuk bercakap. Hari ini baru saya dapat peluang untuk cakap apa yang ada dalam hati saya. Pendek kata, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi psikologinya, kalau orang tu sakit, bila dia sudah muntah, apa berlaku? Dia cepat sembuh. Dalam psikologinya, kalau orang ada masalah apa-apa, jangan bagi dia pendam. Selagi pendam, dia jadi macam virus, jadi macam kanser. Bagi dia luahkan. Dia sudah muntah habis. Kalau boleh sampai muntah keluar warna hijau sekali. Bila dia sudah muntah habis, apa-apa benda yang negatif ada dia dah keluarkan, dia dah luahkan semua, baru fikiran dia akan jadi lebih rasional, lebih tenang. Dan barulah kita bila nak counselling mereka, nak berikan penasihatan kepada mereka, mereka akan lebih mudah untuk terima, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan,
Kami memang menyediakan modul-modul melatih jabatan-jabatan agama, jabatan-jabatan mufti untuk panel-panel penasihatan akidah bagaimana nak handle kes-kes murtad. Dan biasanya ia akan mengambil masa 4 hari 3 malam, paling kurang 3 hari 2 malam, paling kurang 6 siri. Boleh lebih, tapi paling kurang 6 siri. Ini yang saya berikan kepada tuan-tuan ni cara ringkas, dan dalam sesi yang akan datang nanti insya-Allah kita akan bincangkan sedikit bagaimana nak buat pencegahan. Mencegah lebih baik dari merawat. Dan kalau masa mengizinkan di masa depan, kita akan bincangkan beberapa persoalan-persoalan kritikal tentang isu murtad insya-Allah. Setakat ini aja masa mengizinkan kita, sudah nak masuk waktu azan Isya insya-Allah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.